Jadi kita kita buat ibadat. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang jamaah sekalian, sementara kita menunggu masuknya waktu salat fardu Jumaat bagi kawasan Putrajaya ini, saya dimohon untuk membuat sedikit pengisian menggantikan tempat Ustaz Hazri yang tidak dapat bersama-sama dengan kita dalam slot tazkirah Jumaat pada tengah hari ini. Saya ingin memetik satu potong ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayat ini bermaksud, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada umat Islam, kepada manusia, kepada kita semua, supaya kita bersegera dalam mengerjakan sebarang perkara-perkara kebaikan. Allah Ta'ala suruh wasari'u. Sari'u ini artinya bersegera, cepat-cepat untuk kita buat sesuatu benda yang baik. Artinya jangan tangguh lagi. Nak baca Al-Quran, niat nak baca Al-Quran, terus buka aplikasi Al-Quran dalam handphone ataupun ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Jangan kita tangguh lagi. Bila terlintas di hati kita nak buat satu benda yang baik, artinya Allah Ta'ala telah berkomunikasi dengan kita. Buatlah benda baik. Terus kita buat. Jangan kita tangguh. Kalau tangguh itu artinya godaan dan hasutan daripada syaitan. Macam kita tidur malam kan. Sering berlaku pada diri kita. Tidur kadang pukul 5 tu kita dah terjaga. Ataupun lebih awal pukul 4. Pukul 4.30 tu kita dah terjaga dah. Terjaga daripada tidur itu artinya kita dah hilang dah mengantuk, tapi mata kita terpejam lagi. Sejuk pula musim hujan ini, pasang aircon pula, dah pasang aircon, pasang kipas lagi, nak tolakkan selimut itu pun rasa berat. Kita dah terjaga dah, cuma mata terpejam. Ketika itu Allah Ta'ala dah kejutkan kita. Allah Ta'ala dah bagi nikmat dah bagi isyarat dah supaya kita bangun dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hasutan kata tidur lagi, awal lagi 4.30, lambat lagi nak masuk subuh, sejam lebih lagi tidur lagi, pukul 5.30 kan kita bangun, kita pun duduk tahan, lama-lama tidur, pukul 6.30 baru bangun. Sebab itu Allah Ta'ala kata, bila terlintas di hati kita nak buat satu benda yang baik, kita terus buat. Kalau tangguh, artinya kita sedang mengikut hasutan syaitan.
Kan nampak tabung derma kan, aku nak kena derma ni, terus derma, jangan tunggu tabung tu bergerak. Terus ambil duit bubuh. Dalam kita terus buat, jangan bertangguh-tangguh, kerana bila tangguh itu adalah amalan syaitan ataupun godaan daripada syaitan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita mengerjakan amal yang baik? Kerana untuk mendapat, yang pertama, amalan yang baik yang kita buat ini untuk mendapat maghfirah, keampunan. Hidup kita ini kita perlu mencari keampunan. Ulama dia membincangkan maghfirah dengan al-afuun. Ada dua perkara yang berbeza. Maghfirah adalah keampunan. Afuun juga adalah keampunan. Antara maghfirah dengan afuun ini, afuun lebih hebat, lebih besar. Apa dia? Lama kata maghfirah ini Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapi dalam suratan amalan kita masih lagi tercatat dosa-dosa dan kesalahan yang kita buat. Adapun afuun adalah suatu keampunan yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala maafkan kita, Allah Ta'ala ampunkan kita. Dosa yang tercatat dalam suratan amalan ataupun buku catatan amalan kita itu turut terpadam. Itu tingkatan ataupun martabat keampunan dengan istilah maghfirah ataupun afuun. Maghfirah maknanya keampunan, afuun kemaafan. Ulama dia bincang apa beza keampunan dengan kemaafan. Keampunan Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala tak azab dosa yang kita buat, tapi dalam catatan tu masih tercatat. Kemaafan Allah Ta'ala ini terpadam, catatan amalan tu padam. Orang Kedah kata ambil roba, padam. Roba, perkataan itu padam, tak ada. Hilang dalam catatan, tak ada. Apa beza terpadam ataupun dengan tidak terpadam catatan itu? Sebab setiap kemaksiatan yang tercatat di dalam buku catatan amalan kita akan dipertontonkan kepada khalayak pada hari akhirat kelak. Kalau tak padam, artinya besok ketika mana Allah Ta'ala buat hitungan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, maka manusia semua akan tahu, oh dia ni pernah buat maksiat ini, dia ni pernah minum arak, dia ni pernah berzina, dia pernah mencuri, dia pernah menerima rasuah, dia pernah segala-galanya. Sebab di dalam catatan amalan itu katanya akan didedahkan dan ditunjukkan, seperti mana kita tengok tayangan pada TV, pada wayang, pada layar, semua orang akan tahu akan keburukan kita. Maka dengan sebab itulah ada satu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri dalam bulan Ramadan, keampunan yang Nabi ajar pada kita orang Islam, umat Islam ni. Dia ajar kepada isterinya Aisyah supaya meminta kemaafan. Apa doa yang kita baca dalam bulan Ramadan tu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya dalam bulan Ramadan saja itu doa yang kita baca. Dalam bulan lain kita baca tak? Kita tak baca kan? Salahkah baca? Tak salah. Tapi Nabi ajar khusus kepada Aisyah, kepada isterinya. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang paling baik untuk aku baca? Nabi kata, bacalah doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha memaafkan. Dan engkau pula suka memberi kemaafan. Oleh itu maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka dalam ayat ini, Allah Ta'ala suruh kita bersegera mencari keampunan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kata keampunan Allah taala ini akan diperolehi melalui 6 cara. Akan diberikan oleh Allah dengan 6 cara keampunan atau maghfirah. Yang pertama adalah dengan cara kita memohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ni dosa banyak ya Allah. Kalau engkau tak mengampunkan dosa-dosaku, nescaya aku tergolong di kalangan orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar yang aku lakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja sejak aku kecil sehinggalah pada saat dan ketika ini. Orang yang suka meminta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan pengampunan kepadanya. Sebab tu Nabi SAW setiap hari dia suka beristighfar. Kerana istighfar itu adalah salah satu kaedah yang cara yang Allah akan memberi keampunan kepada orang yang melafazkan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 10, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada umatnya supaya beristighfar, meminta keampunan daripada Allah, beristighfar. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apabila Allah akan mengampunkan dosa seseorang hamba yang beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan hujan yang berupa rahmat, hujan yang memberi sumber kehidupan kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada haiwan. Kerana apa Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat? Sebab umat manusia ini dia beristighfar kepada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin, dan dengan sebab mereka itu beristighfar, Allah akan memperbanyakkan harta bendanya. Istighfar ni bukan sahaja mengampunkan dosa, tetapi dengan istighfar ini dia akan memperbanyakkan harta bendanya. Wa banin, dan Allah akan memperbanyakkan zuriat keturunannya. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan tumbuh-tumbuhan yang subur, yang tumbuh dengan mudah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan jadikan air sungai yang mengalir. Syaratnya apa? Syaratnya mereka kena memohon istighfar kepada Allah. Jadi kita beristighfar, Allah istighfar, duduk sementara nak tunggu masa waktu solat, istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar itu ada kelebihan, ganjaran-ganjaran yang tertentu. Tapi kalau istighfar semata-mata istighfar, dia tidak akan mengampunkan dosa. Istighfar nak mengampunkan dosa ini dia ada syarat-syarat dia. Dia perlu hadir perasaan penyesalan. Dia perlu hadir ketika kita istighfar itu kita ingat akan dosa-dosa yang kita buat. Istighfar, astaghfirullah, dengan kehadiran rasa menyesal, rasa insaf, berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Tapi kalau kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak mau lagi dah minum arak, tak mau lagi dah minum arak, hanya sebut di mulut tapi di hati, kalau boleh nak lagi, kalau diberi peluang, itu tak akan menghapuskan dosa. Dapat pahala istighfar, tetapi dosa itu tidak akan terhapus. Sebab itu syarat kita nak beristighfar, nak mendapat keampunan Allah, pertama sekali tidak boleh ada perasaan sombong dalam diri kita. Kalau sombong, susah kita nak kembali kepada Allah.
Kan kita selalu duk kata syaitan tu jahat, syaitan jahat. Sebab kamu ni jahat sebab apa? Sebab saya buat jahat ni sebab syaitan ni. Syaitan yang hasut saya suruh buat jahat. Kan? Kenapa tak solat? Syaitan ini suruh saya tak solat. Selalu kita kata syaitan yang jahat. Kita tak pernah jahat. So kita tanya dia balik, syaitan jahat tu kenapa? Apa dia? Tuan-tuan jawab. Tuan Haji. Syaitan jahat tu kenapa Tuan Haji? Kan? Satu. Syaitan. Kita katakan kita jahat. Kita buat dosa ni. Ni hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Syaitan tu jahat. So kita tanya balik. Syaitan ni jahat kenapa? Syaitan ni jahat sebab sombong. Bila Allah Ta'ala perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah Taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis, syaitan ini. Sebab apa dia tak mau sujud? Sebab dia aba. Aba ini besar diri. Besar diri ni kita panggil takbur. Aba sombong. Aba wastakbara. Takbara itu takbur. Besar diri, bangga diri, sombong, kerah kepala. Lalu Allah Ta'ala cop dia sebagai hamba yang ingkar, hamba yang sombong, hamba yang jahat. Iblis, syaitan itu jahat sebab dia takbur. Kalau ada perasaan takbur dalam diri kita, tuan-tuan. Kalau ada perasaan ego, sombong, takbur, kitalah saja yang betul, kitalah saja yang baik, kitalah saja yang perfect, sukar untuk mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai dah orang yang bersifat dengan sifat ego, takbur, sombong ni, tuan-tuan. Ramai. Ramai. Dia rasa dialah, akulah yang paling betul. Pandangan akulah yang paling bagus. Akulah yang paling baik. Akulah yang paling hebat pemikiran. Kita rasa kita semua. Dan kita tidak pernah mengiktiraf sumbangan orang lain. Kita tak pernah mengiktiraf kebaikan orang lain. Walaupun sedikit. Itu tanda-tanda kita mempunyai sifat aba wastakbarah. Aba wastakbarah. Tak kira siapa dia. Di kalangan asatizah, ustaz-ustaz, pendakwah, penceramah. Pun Allah Ta'ala akan datang. Nak ceramah, nak kuliah, mohonlah tauliah. Aku balik daripada Universiti Madinah. Aku balik daripada Universiti Al-Azhar. Master, PhD. Kenapa perlu tauliah lagi? Tak mau ambil tauliah. Aba wastakbarah. Dengan ilmu ni. Kan tauliah itu titah tuanku. Ulil amri. Dan titah ulil amri ini. Fima ahabba au kariha. Kita kena sami'na wa ata'na. Perintah ulil amri dalam konteks negara kita ini, tuanku sultan, agung, pemerintah, pemimpin negara kita. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'u wala ta'ah. Dalam konteks mendengar, sam'u wa ta'ah, ta'at, wala, patuh, ikut. Dalam bab arahan manusia ini, fima ahabba au kariha, dalam keadaan kita setuju ataupun tidak setuju, apabila dia arahan daripada pemerintah pada perkara yang kita setuju ataupun kita tidak setuju, selama mana perkara itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, maka wajib taat dan wajib patuh, sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Itu kaedah yang Islam ajar. Barulah kita tidak ada perasaan ego. Barulah kita tidak ada perasaan sombong, takbur.
Kalau ada perasaan sombong, takbur, kita susah nak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru satu. Kan, saya sebut tadi 6 perkara. Kan, kita dah masa waktu berapa? 1:05 minit. Ada pengumuman. Kita ambil 2 minit lagi. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak mendapat rahmat dan keampunan Allah? Melakukan amalan-amalan yang mendapat pahala dan pada masa yang sama mendapat pengampunan Allah. Banyak amalan-amalan yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut. Kita buat amalan itu, pertama kita dapat pahala, yang kedua kita dapat pengampunan dari Allah. Apa contohnya? Duduk dalam majlis ilmu. Macam kita sekarang ni, duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Nabi dah janji, para malaikat akan melebarkan sayapnya, memohon keampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'a ajnihtaha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya, memohon keampunan kepada Allah bagi semua orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ini amalan kita duduk majlis ilmu, pahala satu. Yang kedua, malaikat memohon keampunan kepada kita. Walau samaku fil bahr, hinggakan ikan-ikan yang ada di dalam air, semuanya memohon keampunan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Itu antara contoh amalan-amalan yang mendapat keampunan daripada Allah. Menyambungkan hubungan silaturahim, dapat pahala, dan Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada orang yang berusaha menyambungkan hubungan silaturahim. Satu yang terakhir, ada 6, saya sempat bagi 3 saja. Yang terakhir, macam mana nak mendapat keampunan, iaitulah bersabar dengan musibah yang menimpa diri kita. Musibah macam-macam, musibah demam, sehinggakan duri kecil yang tercucuk kaki kita bersabar, Allah akan ampunkan dosa kita. Apatah lagi musibah yang besar, kemalangan jalan raya, musibah sakit yang berpanjangan, musibah hilang sesuatu benda yang kita sayang keluar daripada surau ni, tengok-tengok selipar, kasut kita orang kebas dah. Allah ingat yang Ustaz Zakaria sebut tadi kan, musibah, sabar. Jangan tuan-tuan kebas selipar orang pula lepas ni kan. Jadi kalau berlaku kita bersabar dengan musibah, nescaya Allah akan mengampunkan kita. Saya sebut 3, saya hutang 3, hutang wajib bayar insya-Allah bila-bila masa nanti kita akan sambung. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.